Sepatutnya kena ambil kira selalu. Ini benda yang dia ambil kira. Kiblat, lamban-lamban saat ni ada ke lamban kafir. Jangan boleh ada benda-benda lagu tu. Itu baru betul, baru menghayati Islam, cara hidup Islam. Kalau tidak hanya sekadar ibadat-ibadat sajalah. Jadi beberapa perkara Imam Bukhari buat tajuk ni dalam bentuk pertanyaan saja. Dia nak isyarat kepada beberapa perkara lah. Ada khilaf tentang hukum berkenaan. Ada khilaf seperti inilah. Yang kedua, masing-masing golongan yang berbeza, pendapat itu mempunyai hujah yang agak kuat. Yang ketiganya, ada jawapan dalam hadis bawah. Kalau kita baca ni, bab ni, dalam hadis bawah ni, kira-kiranya Nabi SAW tu tidak ulas sembahyang dia. Tidak kata sembahyang semula. Bila dia tidak sembahyang semula, menunjukkan sahlah sembahyang tu, cuma makruh. Jadi makna Nabi SAW melakukan benda makruh ke pula? Kan dia tak melakukan benda makruh. Kalau kita kata benda ni tidak haram sekalipun, makruh. Yalah, tidak ulas sembahyang sekadar tu lah. Tapi adakah Nabi SAW melakukan benda makruh? Jawabnya seperti baru ni sudah berapa kali dah sebenarnya kita bincang. Ada kalanya Nabi SAW ni dia melakukan benda makruh, bagi dia tidak seperti orang lain, boleh pahala juga. Kalau orang lain melakukan benda makruh ni tak boleh pahala, cuma tak berdosa. Tapi kepada Nabi SAW, kalau kita katakan benda makruh lah dia buat, bukan apa lagi nak kata berdosa, orang lain pun tidak berdosa. Orang lain tak boleh pahala, tapi dia boleh pahala. Apa sebab? Dia royak benda, dia buat juga benda ni. Nak ceritanya bukanlah siapa tak sah, bukanlah siapa haram. Kalau dia tak buat langsung, boleh jadi orang akan fikir benda ni haram, tak boleh langsung. Dengan sebab itu ada ketikanya dia buat. Dan dia buat tu untuk orang lain, untuk mengajar agama. Oleh kerana untuk mengajar agama, boleh pahala kepada dia. Dan dia tidak buat semua. Tidak buat semua. Ada ketika-ketika untuk menyatakan sekadar harus dalam keadaan makruh, dalam keadaan makruh gitu. Kita pergi pula tempat berhenti tadi. Beberapa baris dalam nota tu daripada atas. Jika diperhatikan betul-betul hadis yang dibentangkan oleh Bukhari, baris yang keempat di bawah bab ini, anda tidak akan dapati di dalamnya kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakai sama ada pakaian berlambang salib atau bergambar ketika sembahyang itu. Dalam hadis ni Imam Bukhari, hadis dia mari ni tak ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Tapi dalam tajuk dia buat, kalau seseorang tu pakai kain, buat sembahyang pakai kain yang ada lambang salib ataupun ada gambar, gitu. Sepatutnya dia kena, ni dakwah dia nak ayat je boleh. Dalil dia ni hadis ni. Sepatutnya dalam dalil ni dia kena marilah hadis hak Nabi pakai lagu tu. Ni Nabi tidak pakai. Nabi tidak pakai. Apa yang berlaku dalam peristiwa berkenaan hanyalah ada tergantung di salah satu sudut rumah beliau, langsir bergambar. Itu je ada. Gambar pada langsir itu dikatakan mengganggu beliau kerana kedudukannya yang terletak pada pihak yang dapat dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak jelas pun apakah bentuk atau corak gambar itu, sama ada ia merupakan salib atau lain-lain gambar. Tak ada. Macam mana Imam Bukhari boleh buat dalam tajuk dia tu gambar yang ada lambang salib ataupun gambar-gambar lain? Dalam hadis ni tak ada sebut pun. Lagu mana dia faham? Persoalan yang timbul sekarang ialah bagaimana Bukhari mengatakan di dalam tajuk yang dibuatnya, bab jika seseorang bersembahyang dengan memakai pakaian yang ada lambang salib ataupun gambar-gambar lain padanya. Lalu beliau mengemukakan di bawah tajuk ini hadis Anas
yang tersebut di atas. Bagaimana beliau menyimpulkan tajuk di atas dengan berpandukan hadis itu? Ini cara nak faham hadis dengan mendalam. Lagu mana? Kita kena belajar ke dia. Lagu mana? Padahal tidak tersebut pun di dalamnya soal pakai baju atau kain yang ada lambang salib dan lain-lain gambar. Yang ada cuma langsir bergambar paling tinggi. Tapi langsir bergambar. Sebab dia kata, buangkan langsirmu itu dari hadapanku, kerana gambar-gambarnya terus mengganggu sembahyangku. Tak adalah gambar apa. Paling tinggi itu. Tajuk-tajuk bab seperti inilah yang mendorong para ulama di sepanjang zaman mengakui dan mengiktiraf kedalaman fiqh Imam Bukhari rahimahullah. Salah satu daripada 4 jawapan berikut diberikan untuk menyelesaikan persoalan tadi, iaitu ini penting ni. Tak ada dalam tu, tapi dia buat dalam tajuk dia lagu mana. Pertama, larangan daripada bersembahyang dengan memakai pakaian yang ada lambang salib ataupun gambar-gambar lain yang disimpulkan oleh Bukhari di dalam tajuk bab di atas adalah berdasarkan kaedah lebih-lebih lagi. Tu kaedah yang dia pakai. Atau mimbabil aula, orang panggil mimbabil aula. Maksudnya ialah jika langsir yang tergantung itu pun diperintah Rasulullah SAW supaya dibuang, atau dengan kata lain dilarang baginda, memakainya tentulah lebih-lebih lagi terlarang. Situ dia ambil situ. Tadi kalau ada dalam rumah dia tu dia tidak pakai langsir. Ada langsir tu cuma ada gambar tu pun tak jelas gambar gapo. Gambar tu pun tak jelas dalam gambar gapo di sini dalam hadis ni. Walaupun ada dalam hadis lain seperti yang kita sebut tadi. Imam Bukhari simpulkan lagu mana? Ni kalau lagu tu pun Nabi tak bui dah, suruh buang dah. Lagu mana kalau di tubuh kita? Pakar ada gambar tamak siku, ada gambar awak elung dah, pok dogo, ada macam-macam gambar dah. Lagilah dia larang, lagilah dia tak bui setara duduk situ, bukan duduk tubuh pun dia larang. Setara tu bagi dia tak suka dah, tak kena dah. Kalau di tubuh pakai lagu mana? Lagilah. Itu orang panggil dia pakai kaedah mimbabil aula. Itu kalau gambar. Kalau salib yang merupakan lambang agama tertentu, lebih-lebih lagi lah. Kau berat. Depan berat. Alik kanan boleh jadi silau juga tengok. Alik kanan, alik depan lagilah. Kalau belakang, boleh jadi reknya, belakang. Kalau belakang reknya. Tapi kalau depan lebih berat. Itu dia pakai kaedah mimbabil aula. Yang kedua, pakaian berlambang salib dikiaskan dengan pakaian bergambar dari segi kedua-duanya disembah oleh orang-orang kafir. Kerana itu kedua-duanya termasuk dalam larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai. Dalam hadis ni ada gambar apa? Kita tengok dalam hadis yang lain, gambar yang disembah ataupun gambar khayalan lah. Setara tu Nabi tak buat. Kalau gambar salib, lebih lagi. Dia kias hak salib tu dengan hak ni. Kias, dia pakai kias. Kias apa? Orang panggil kias aulawi. Setara gambar tu tak boleh, salib ni lebih aula lagi. Lebih lagi lah tak boleh. Dia kias dengan salib itu. Ketiga, perintah supaya dibuang langsir bergambar secara tersirat mengandungi larangan memakainya. Langsir tu boleh tak boleh. Langsir kita tak pakai. Hak di tubuh ni secara tersirat. Kalau hak tu dia larang di tubuh ni, kau larang. Dia pakai gitu. Keempat, bagi ulama-ulama seperti Imam Ahmad dan lain-lain, hukum langsir bergambar yang diperintah baginda supaya dibuang dari hadapannya itu sekurang-kurangnya adalah makruh. Sekurang-kurangnya adalah makruh.
kerana ia boleh menghilangkan khusyuk seseorang yang bersembahyang. Kalau tidak, mengapa beliau menyuruh Aisyah membuangnya? Bagaimana pula kalau kain bergambar seperti itu dipakai seseorang ketika bersembahyang? Tentulah hukumnya lebih teruk lagi. Hukum yang teruk lagi itu tidak lain dan tidak bukan ialah haram. Pergi situ. Orang kata haram, dia ambil malah ke mana pasal haram? Hak tadi Nabi suruh buat. Kalau lah tak ada apa-apa, tak ada gapo-gapo, makruh pun tidak, suruh buat awak gapo. Menunjukkan makruh sekurang-kurang. Baik, itu sekurang-kurangnya makruh. Itu hak tidak ditubuh. Kalau ditubuh lebih teruk lagi, atas pada makruh. Hak berat, gapo dia? Haram. Sebab itulah dia melengok, dia ambil kira orang hak kata haram. Tu cara dia faham. Tengok kan? Halus tu. Nak faham lagu tu kena bisa benar. Cara faham tu. Guna kaedah, segala kaedah. Guna. Dengan menyebutkan kain berlambang salib di dalam tajuk di atas, Bukhari rahimahullah juga mahu mengisyaratkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dikemukakan oleh beliau sendiri, nanti akan datang di dalam Kitabul Libas, yaitu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan di rumahnya sesuatu yang terdapat padanya lambang salib melainkan dihapuskannya. Itu sikap Nabi. Menunjukkan salib ni lebih berat lagi. Dia hapus tu, kalau kita kata cat kau dengan cat hilang, ataupun dia akan hapuskan apa-apa cara, dia tak akan biarkan. Begitu sekali Nabi SAW tak sukanya dengan agama orang lain. Sebab apa? Dia membawa kesesatan dan mengelirukan orang. Bila kita bawa Islam ni dia ada agama, susah kan? Sebab agama tu lah. Dan agama itu salah, tak betul. Dia akan hapuskan. Hak lain-lain pun kalau kita tengok, dia tak benarkan. Tapi bila Aisyah buat nasi itu, Aisyah maksud dia molek untuk selesa, untuk senang, untuk menarik lah. Kita berasa lega kan kalau rumah ni siap molek. Itu maksud dia nak jaga suami dia, Nabi. Tapi dia tak tahu kau gitu mau. Lepas pada tu dah Nabi larang suruh buat tu, dia buat kan? Suruh buat. Dia tak tahu. Dia kuting-kuting potong buat sapu bata. Nabi guna pula tu. Apa? Daripada situlah ulama yang kata kalau kita guna tu untuk dalam keadaan yang tidak memuliakannya, gitu. Sebab kalau Tuhan tak boleh duduk gitu, tekan siku datang. Ada kau orang yang menyembah apa-apa dia akan buat gitu kepada sembahan dia? Takkan buat. Dia kata tak apa tu atas dasar tadilah. Sebab apabila buat sapu mata, dia guna pula, dia duduk pula, dia tak kata gapo pula. Menunjukkan boleh. Inilah yang kita kata tadi, maksud sebenarnya ialah dia nak menghapuskan syirik tu, nak menegakkan tauhid. Syirik ni dia marilah ke mana? Apabila kita muliakan sesuatu, pelebihkan sesuatu. Gitulah kedudukannya. Lepas tu kita tengok hadis pula, Aisyah ada selai langsir. Beliau menutup satu sudut rumahnya dengan langsir itu. Satu sudut rumahnya tu di pintu kah ataupun tidak di pintu, boleh jadi berlaku. Yang ni langsir ni boleh mengikut keperluan dia lah. Mengikut keperluan dia. Kalau perlu di dinding tu, kerana dinding tu nampak kotor kah, tetamu nak mari ni, kita tutup, buat perhiasan misal. Tak apa. Ada juga dalam hadis, ada larangan apa duduk hias dinding itu, kata dia. Pasal langsir ke dinding pula. Nak anggap dia. Tu kalau tidak perlu. Kalau perlu tak apa. Sebabnya Nabi SAW bukan larang pasal langsir, sebab ada gambar pada langsir itu. Langsir itu sendiri tak apa. Lepas tu ada kalanya langsir ni perlu di pintu, di jendela ataupun di lain-lain tempat, mengikut keperluan kita, tak apa langsir. Ya dia larang sini sebab ada benda lain, bukan benda tu. Sebab itulah ulama kata larangan ni ada banyak macam.
Ada kalanya larang ni bukan larang benda tu sendiri,